Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi merakam kejutan. Terima kasih kepada rakan-rakan yang sempat bersama-sama dalam sesi kita pada hari ini. Sesi yang kedua lah rasanya lepas kita Aidilfitri ya, kita agak lama cuti hari itu. Tapi kelas yang pertama hari itu pada minggu lepas just surface kelas saja ya, cuma kita cerita tentang apakah kepentingan data ini dalam konteks PDPR ya. Tapi hari ini kita banyak dapat respon ya. Sebab tu saya adakan kelas ni, sebab dia kata ada isu ialah dia kata bagaimana kita nak dapatkan data yang itu ya. Itu isunya. Jadi hari ini kelas kita agak lama, agak 3 jam lah ya. Tapi relax ya, tuan-tuan jangan rasa terbeban kita sebab kita buat ni. Yang penting tuan-tuan dapat. Sebab dalam pivot ni salah satu satu kelebihannya, kita dapat asas je, nanti insyaAllah tuan-tuan boleh manipulate untuk yang lain. Asas je cukup. Dalam mungkin 2-3 contoh nanti benda yang sama kita boleh apply. Ya, yang sebab tu jangan rasa stres. Semalam ada beberapa orang mesej saya, dia kata dia risau dia tak dapat. Tak apa ya, kita buat slowly, kita buat sama-sama. Yang penting at least basic yang kita dapat dan apa yang kita nak gunakan daripada data ini ya. Okey, tuan-tuan, tajuk kita hari ini adalah bengkel analisis dan laporan PDPR. Slot kita 13 hari bulan, 10 pagi sampai 1 petang dalam Google Meet ya. Okey. Selebih dahulu saya memperkenalkan diri saya lah, tapi saya rasa mostly lah 80% dalam ni lah kawan-kawan saya je lah ya. Tapi sebagai satu formality biasa je lah ya, tuan-tuan ni saya tak ada apa-apa. Okay. Saya Raja Azhar bin Raja Sulaiman, bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Tampin sebagai pegawai SI Partner Plus dah hampir lebih kurang 2 tahun. Pernah bertugas sebagai pengetua di 2 buah sekolah menengah, sebagai penolong kanan di beberapa buah sekolah, pernah bertugas sebagai pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga sebagai pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah ya. Di Jabatan Pendidikan Negeri. So saya ada pengalaman di sekolah, di PPD, di jabatan, di kementerian ya. Setakat ini tuan-tuan, pengalaman itu bagi saya kat sekolah lah adalah yang paling memberi makna pada saya. Kalau ada apa tuan-tuan boleh hantar dalam Telegram juga. Saya dalam masa sama Telegram saya aktifkan juga supaya communicate kita lebih nampak ada banyak device kita gunakan ya. Okey, kenapa kita pilih tajuk ini tuan-tuan? Ya, kenapa kita pilih tajuk PDPR? Saya ada hantar satu video yang antaranya saya dapat daripada satu slot pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan ya. Dalam tu menjelaskan tentang pattern ataupun apakah keadaan yang berlaku terutama dalam aspek kehadiran pelajar dalam PDPR. Jadi saya sebenarnya bila bercakap tentang PDPR ni, dia sebenarnya telah lama bermula. Bermula pada tahun lepas sekitar bulan April. Ya, dan dah berjalan. Dan kohort yang berada di tahun sekarang ini ya, tahun 2021, boleh dikatakan pada tahun 2020 sebahagian besar mereka pembelajarannya adalah pembelajaran di rumah. Okey, ini adalah tahun yang kedua. Saya sebenarnya nak melihat kepada beberapa aspek dalam konteks PDPR ni supaya nanti kita boleh gunakan maklumat ini, akhirnya kita dapat improve. Itu tujuan kita ya. Tapi dapatan daripada maklumat PDPR ini harus kita kongsi ya. Yang kita nak kongsi sebenarnya banyak aspek. Satu aspeknya berkaitan dengan kehadiran ya. Dan kehadiran pula kita nak tahu dari segi pattern kehadiran ya. Pattern kehadiran tu adakah dia secara online, secara offline, secara offsite ya, ataupun apa yang ponteng pula dalam tu. Itu satu yang kita nak tengok. Dan kalau dalam ponteng tu kita boleh zoom lagi tuan-tuan, cikgu-cikgu ya, kita boleh zoom lagi. Saya selalu andaikan begini ya, dalam satu hari, katalah hari ini hari Ahad, kawan-kawan kita di Johor, waktu yang pertama tadi adalah pukul 8 sehingga pukul 9 ya, 8 sampai 9 adalah bahasa Melayu tingkatan 5A
Kehadiran pelajar adalah 30 orang. Tapi bila pukul 9.30 sampai 10.30, kelas yang sama, hari yang sama, dalam bahasa Inggeris pelajarnya hanya tinggal 12 orang. Jadi ada sesuatu yang kita boleh tengok, ada sesuatu sebenarnya yang nak disampaikan daripada data tu. Dia bukan lagi soal device sebenarnya. Ya, sebab kenapa kelas yang pertama mereka dapat ikut berbanding dengan kelas yang kedua. Ini yang kita nak analyse yang ini tuan-tuan. Ya, kita nak bawa yang idea macam ni. Ya, jadi di peringkat sekolah, kita banyak boleh gunakan maklumat ini untuk kepentingan, keperluan kita dalam menguruskan data-data kita ataupun dalam menguruskan PDPR lah sebenarnya. Dia bukan menguruskan data sangat tuan-tuan ya. Kita nak menguruskan PDPR. Data ini memberi info pada kita. Beri maklumat je pada kita. Apa pattern yang kita ada? Berapa persen kadar ponteng di sekolah kita dalam PDPR? Ya. Dan saya dimaklumkanlah daripada perbualan kita dalam grup, dalam rakan-rakan ni, semua negeri kan, kita ada kutip data tentang PDPR. Ya, mungkin kutipan data itu datangnya yang jabatan kutip data. Contohnya kami di Negeri Sembilan, data itu dikutip atau diurus setiakan oleh sektor ICT, ya, unit ICT, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, dan juga diselaraskan di bawah sektor pembelajaran. Ya. Tapi untuk mengelakkan redundant, benda yang sama sekolah nak buat, saya tak suka kutip data banyak-banyak pada sekolah. Ya, saya tak suka. Saya kata kalau kutip data bagi saya adalah satu data yang saya nak ada makna pada data tu. So data tu saya kata okey, saya tak kutip tapi saya dapatkan data untuk daerah saya. So saya analisis sekolah satu-satu, baik daerah, baik sekolah, baik mata pelajaran, semua saya boleh tengok tentang tendensi atau kecenderungan ponteng-ponteng ataupun penglibatan pelajar. Okey, itu kaedah yang kita gunakan. Ya. Jadi negeri masing-masing ada. Tuan-tuan kalau boleh jangan overlap. Maksud saya bukan overlap lah. Buat satu kerja yang redundant, bertindih. Kalau nak data tu, sebab kita dah buat dalam Google Form kan, kita minta data tu balik daripada Pejabat Pendidikan Daerah. Saya rasa tak ada masalah. Sebab itu data kita. Ya, cuma kita buat dalam satu sistem, kita tak dapat nak buat rumus. Ya, sebab dia berdalam bentuk borang kan dalam Google Form. Jadi boleh minta. Untuk keperluan bersama. Sebab data ini adalah data yang seharusnya data yang boleh diguna sama, sebab ini adalah untuk keperluan pendidikan. Okey, kenapa apa objektif kita hari ini tuan-tuan? Ya? Apa tujuan kita nak dapat analisis ni, nak buat analisis ni? Pertama, kita nak kenal pasti tentang trend. Apa trend ponteng kat sekolah kita ni? Ya, trend ni ada banyak. Ya, kalau kita tengok tuan-tuan yang ni, kalau kita tengok ni, ni antara yang kita boleh tengok trend. Kita boleh tengok trend kehadiran, tentang aksesnya bagaimana, tentang kaedah pembelajaran, dalam tu ada tentang aplikasi yang digunakan, dan dalam tu ada pula pentaksiran tak dijalankan atau pentaksiran bilik darjah dijalankan, ada tak pencerapan kaitan dengan pengeliling arahan pencerapan itu dipatuhi. Okey, ini antara aspek-aspek yang kita nak tengok. Ya, tapi mungkin yang menarik sekarang ni, dalam tempoh waktu sekarang ni yang diperkatakan oleh ramai orang satu, iaitu keutamaannya adalah trend tentang kehadiran. Bagaimana kita nak tengok trend kehadiran ini? Ya, kemudian kita kongsi satu sekolah, bentang kan, ambil satu slot bentang. Tuan-tuan guru besar yang ada dalam ni, penolong kanan satu ada dalam ni, tuan-tuan gunakan maklumat ini untuk kita buat share. Sebab kita sekarang ni untuk yang mulai hari ini atau esok fasiliti sekolahan, kita ada lebih kurang 25 hari lagi PDPR. Jadi apa yang berlaku pada 17 hari bulan Mei sampai 28 hari bulan Mei, harus kita telah dapat mengenal pasti tentang isu-isu. Supaya untuk sesi yang bermula hari ini atau besok, kita dah boleh buat intervensi sesuaikan dengan keadaan balik. Ya, dengan isu yang kita ada. Ya, ya sebenarnya yang ini tuan-tuan ya, dia melibatkan satu perkara yang besar, ya, terutama dalam konteks bila SPM keluar baru-baru ni kan. Saya melihat satu aspek kan tuan ya, SPM ni sekarang lagi, SPM bukan kepunyaan tingkatan 5 sekarang ni tuan-tuan, semata-mata. Dia bukan kepunyaan tingkatan 5. Dia telah menjadi kepunyaan mulai daripada murid prasekolah. Sebabnya kita dah tak ada lagi penilaian di sekolah rendah dalam konteks penilaian kita kata yang besar lah UPSR. PT3 dah tak ada, UPSR dah tak ada. Penentunya atau akhirnya kita hanya ada satu je,
SPM. Jadi dalam menentukan SPM ini datangnya bermula daripada prasekolah tu tadi. Okey. Jadi bagi saya ini adalah satu maklumat yang penting. Ini yang kita kena analisis sejak daripada menengah ataupun daripada sekolah rendah. Okey, yang kedua kita nak pasti apakah isu yang dominan. Ada banyak isu sebenarnya tuan ya. Tapi bila kita dalam konteks data ni sebenarnya kita kena simplifykan data. Itu ciri analisis. Kita tak boleh nak proses semua data ya. Saya bila besar data ya. Tapi saya bukan nak tengok semua. Okey, saya nak fokus satu. Okey, let's say saya nak fokus satu sekolah. Saya fokus pada satu sekolah tu. Okey. Sebab yang kita nak gunakan hari ini tuan, sebab kita tak ada guna formula ya. Tapi kita mudah nak analyze. Kita nak tengok apa yang dominan, apa yang banyak diperkatakan. Betul ke dia kata okey, kita ni murid kita ni tak dapat ikut PDPR sebab dia kata masalahnya adalah masalah segi gadget. Okey, cuba kita buktikan yang itu. Cara buktinya nanti kita tunjuk macam mana kita nak buktikan yang itu. Ya, okey. Yang ketiga yang paling utama tuan-tuan ya, inilah tujuan kita. Matlamat yang tadi cara aja. Ya, matlamat kita apa? Ialah untuk merancang intervensi yang bersesuaian dengan isu dan masalah kita. Tentang isu sebenarnya betul tak yang kalau kita kata gadget ni adalah satu masalah. Ya, mungkin saya tak nafikan itu. Tapi setakat mana? Berapa persen? Dan kalau kita tahu berapa persennya tu, apakah penyelesaian cadangan kita ya, yang bersesuai dengan intervensi yang kita nak buat untuk kita laksanakan di peringkat sekolah kita. Ya, okey, itu antara tujuan kita. Jadi matlamat tujuan kita ada 3 hari ini tuan-tuan ya. Saya okey. Bagi kita yang biasa dalam pengurusan ni, semua pihak lah, cikgu-cikgu dah biasa kan bila kata PDCA ni kan, data dalam PDCA ni. Inilah di sebagai semua peringkat. Ini adalah dalam konteks pengurusan kan. Plan, do, check, action. Circle ni dia berjalan, terutama dalam konteks sekarang kalau kita tengok PDPR ni juga ini sangat berguna. Plan, rancang untuk PDPR yang akan datang. Kalau kita dengar daripada antara yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita adalah sekolah menyesuaikan dengan keadaan ya, keadaan-keadaan setempat. Lokaliti itu penting untuk terlihat. Sekolah A, zon A tak boleh samakan sekolah B, dia berbeza ya. Okey, jadi dalam konteks ni kalau kita tengok, pertama kita nak rancang dulu ya, terancang. Dan dia sebenarnya kalau kita kat sini boleh katakan dia tak ada permulaan ni dalam bentuk circle ya. Mungkin actionnya, plan tu datangnya selepas action, selepas tindakan yang kita buat, oh tak sesuai ya. Kita plan balik, the plan kita buat. Bila kita rancang, kita nak apa? Kita nak data. Berapa orang yang tak dapat ikut kelas kita ni? Berapa orang yang pontek? Subjek mana yang pontek? Guru mana yang paling banyak sekali mengadakan sesi PDPR? Saya minggu lepas diminta oleh beberapa orang pengetua lah, bukan daerah saya lah, dia kata minta analisis sekolah dia kata dia tak boleh nak analisis, dia minta saya analisis. Dia kata dia nak tengok cikgu je tentang bilangan pencerapan guru-guru kat sekolah dia. Sekolah dia cikgu dia ramai, lebih kurang ada 112 orang rasanya. Jadi bila kita tengok data tu cikgu ya, ada yang ekstrim, ada cikgu tu datanya pencerap PDPR-nya tu sebanyak 32 waktu. 32 waktu dalam masa 10 hari. Cikgu bahasa Inggeris. Cikgu bahasa Inggeris ni rajin lah kan. Tapi ada yang cuma berapa orang cikgu? 2 dan 3. Bayangkan 2 minggu persekolahan, PDPR-nya hanya 2 dan 3 saja. Jadi isu dia apa? Okey, katalah dia kata berkaitan dengan subjek-subjek yang bukan subjek-subjek periksa, yes, logik. Saya terima. Kita boleh terima tu tuan-tuan ya. Tapi kita nak tahu. Ya, kita nak tahu sebenarnya. Mungkin kita nak tengok pattern bahasa Inggeris, nak tengok pattern sejarah, kita nak tengok matematik ya, yang mana menjadi subjek-subjek teras yang menjadi keutamaan kita di peringkat sekolah dalam keadaan yang kita rasa pandemik kritikal seperti ini ya. So dengan ini semua ada data ya. Bila kita cek, utama semak balik, kita nak semak, ini perlu data lah yang ini ya. Dan semua peringkat ni bila kita nak analisis balik sampailah pada plan balik, dia akan datang dengan data-data yang pelbagai-bagai data ya. Jadi saya difahamkan rakan-rakan di Kuala Lumpur dia ada satu gerbang gerbang PDPR dipanggil ya. Gerbang PDPR. Jadi yang ada kemudahan itu
Cuba mintakan data. Saya cakap dengan Datin Maznah ataupun Datin Maznah atau siapa, Cik Wan rasanya. Cik Wan rasanya dia kata dia ada data tu. Gunakan data. Datin Maznah ada kata semalam dia ada data sekolah dia. Mungkin kita boleh gunakan data dalam sesi ni nanti. Ya, Datin. Okey, balik pada ni tadi tuan. Ini antara yang kita boleh tengok. Ya, dan ini just intro aja dulu ni. Ya, kita nak kenalkan kenapa kita nak analisis. Ya, nanti orang kata mengada-ngada lah, dia kata apa pula analisis saja je lah. Tak boleh, sebab kita kata dalam konteks profesional kita kena ada analisis. Analisis ni yang penting. Macam sekarang lah kan. Kemarin hari Jumaat cikgu kata ataupun menteri kata okey kita sambung PKP. Asas penyambungan PKP ni apa? Data. Sebab data kita menunjukkan bahawa kita punya R0 kita tu masih tinggi lagi. Ya, 0.92 tak silap. Ya, terakhir tu 87 ke 892. Saya tak pasti. Tentang kebolehjangkitan tu tinggi lagi. Tentang yang dijangkit tu pun masih lebih pada 5,000 lagi. Jadi yang itu disambung dengan PKP tu. Itu aja, basic je. Dia dah menggunakan data. Sama juga dalam konteks macam ni. Jadi kita nak tengok yang itu PDPR itu dalam konteks ini antara yang kita boleh tengok. Ini semuanya berkaitan dengan maklumat. Dia bukan tak ada maklumat yang segi number, bukan maklumat segi number je yang penting tuan-tuan. Ada lagi maklumat yang lain. Tapi number yang satu yang paling mudah kita buat perbandingan untuk kita buat analisis. Okey, ini antara yang kita nak tengok pada hari ini. Okey, setakat ni okey? Senyap je ni? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, faham. Okey. Cuba bawa ni sikit lah ni. Tadi ada tanya, dia risau dia tengok macam tu bukan saya tu. Itu saya ambil daripada mana lah. Okey, Ponteng. Saya nak buat satu je tuan-tuan, Ponteng. Saya banyak tempat lah membentangkan basic. Bila kata Ponteng yang tiap hadir tu, antaranya dia kata inilah dia. Dia kata satu masalah dia yang paling umum sekali, gadget tak ada gadget. Ya betul, tapi berapa ramai? Yang kedua pula gadget ada, masalahnya akses pula tak ada. Boleh sediakan gadget ni, tapi akses tak ada. Okey, Cikgu Nobaya, kita akan kongsikan nanti slide ni nanti. Okey, aksesnya tak ada kan. Kadang-kadang risau juga kita tentang akses ni, tak boleh kita nak, ni faktor-faktor luar kawalan kita. Tapi saya yakinlah cikgu-cikgu ni mempunyai kreativiti yang sangat tinggi. Saya macam saya kata tadi, cikgu-cikgu saya ada pengalaman banyak tempat tugas. Banyak tempat tugas. Daripada peringkat sekolah rendah, saya pernah bertugas, pergi sekolah menengah, sampai dah pergi masuk di kementerian, saya balik ke sekolah. Saya rasa cikgu mempunyai ataupun komitmen cikgu ni menjalankan tugasnya memang sangat tinggi. Saya ada satu mesej sebenarnya tapi kita nak tengok dari aspek-aspek yang mungkin luar kawalan, tapi kita nak tindak dengan apa. Okey. Aspek yang ketiga mungkin dia kata okey, masalah penjaga. Masalah penjaga kat rumah, penjaga bekerja tak ada siapa. Kalau kat sekolah dulu cikgu tengokkan anak-anak dia kan. Tapi sekarang mak ayah bekerja. Tapi sekarang ni mungkinlah tak bekerja. Tapi ada juga sektor-sektor tertentu, tempat tertentu yang mak ayah ni bekerja. Okey, yang keempat kita tengok mungkin lagi sikap juga pelajar. Tapi sikap ni banyak faktor yang mempengaruhi. Sebab apa? Daripada sikap ini nanti, kita nak cuba nak bawa nanti pihak lain kat sekolah supaya terlibat sama. Contohnya apa? Kaunselor. Dalam keadaan pelajar tak di rumah, cikgunya di rumah, apa peranan kaunselor sekarang? Kaunselor harus dapatkan data, maklumat-maklumat berkaitan dengan pelajar-pelajar yang tidak menghadiri sesi PDPR ni. Dapatkan maklumat itu. Kenal pasti isu. Supaya dia boleh libat sama membantu. Ini cabaran besar sebenarnya bagi kaunselor. Tapi timbulkan kesedaran pada kaunselor. Bentangkan. Bila dalam mesyuarat kita boleh kata, tak apa, sebut je. Okey, kaunselor, kita ada isu berkaitan dengan penyertaan PDPR ni. Mungkin kaunselor boleh create ataupun fikirkan tak bagaimana tindakan di segi kaunselingnya. Kita nak pastikan bahawa kita dapat meningkatkan lagi pencapaian pelajar kita dalam peratus penglibatan PDPR. Kemudian aspek-aspek berkaitan kandungan lah, kandungan ni juga kaedah. Okey, ini antara yang kita nak
bincang ataupun antara yang kita nak tengok pada hari ini. Okey, tuan-tuan, saya bawa idea sikit je.